Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk video pada kali ini saya akan tunjukkan cara untuk kita mencari entry sell, SOP untuk kita lakukan sell. Okey. First kali kita buka graf kita. Right. Kita buka graf kita pada time frame M15. Jadi dia punya step dan SOP sama je, macam buy, cuma dia bertentangan lah. Jadi pada time frame M15, okey, sekejap, mana cantik. Okey ni, pada time frame M15, first kali, pertama sekali pada time frame M15 kita tengok untuk confirmation trend semasa yang pertama, kita tengok pada 3 AMA ni. Jadi masing-masing pun dah tahu dah. Kalau hijau, merah, kuning. Kalau kedudukan macam ini maknanya kedudukan downtrend. Kedudukan downtrend maknanya menurun. Bila kedudukan menurun ni maknanya kita cari setup untuk sell lah. Sell. Jangan lawan trend. Saya dah ingatkan jangan lawan trend. Sebab apa kita ikut trend? Sebab dia punya risiko rendah, win ratio dia sangat-sangat tinggi. Okey, jadi first confirmation kita dah buat kat atas ni. Kita tengok pada main chart kita, kedudukan 3MA memang menunjukkan trend semasa adalah downtrend, trend menurun. First confirmation. And then second confirmation kita buat macam biasa. Second confirmation kita lihat pada MACD. Nampak ni? Ni kawasan saya marking ni. Ni kawasan sini sampai kawasan sini. Nampak? MACD dia punya bukit dia punya lembah dia berada di kawasan bahagian bawah. Ni belah atas kan? Ni bukit belah atas. Kalau bukit sebelah bawah ni maknanya confirmation kedua kita adalah memang confirm downtrend. First confirmation 3 AMA downtrend, and then second confirmation bukit ni lembah dia berada di kawasan bawah, maknanya sekarang adalah kawasan downtrend. Memang kita cari setup untuk lakukan sell. Okey, bila kita dah nampak pada time frame 16, kita dah tahu trend semasa adalah downtrend, confirmation second confirmation pun downtrend. Kita tunggu apabila torch 313 masuk ke kawasan overbought. Okey, nampak ni kawasan-kawasan overbought. Ni kawasan overbought yang terbaik ni. Ingat, cecah 100 adalah overbought yang terbaik. Cecah 100 adalah overbought terbaik. Cecah 100. Yang tak cecah 100 ni pun, yang masuk kawasan overbought ni pun, kita boleh lakukan entry juga. Okey, jadi kita ambil yang mana-mana kita boleh ambil. Ni pun boleh ambil, ni pun boleh ambil, sebab sekarang memang trend menurun pun. Jadi kita ambil satu. Kita ambil yang, kita ambil yang ni. Bila keadaan pada time frame M15, kita dah confirm trend, downtrend. Second confirmation MACD menunjukkan downtrend juga. Kita tunggu torch 313 masuk ke kawasan overbought. Kalau dia touch pada 100, itu adalah yang terbaik untuk kita entry. Kalau tak masuk pun tak apa. Kalau masuk dan dia cuba untuk membengkok, kita nampak dia bentuk stoch tu dah mula-mula membengkok, dah nampak dia gaya-gaya dia nak berpatah balik ke bawah. Itulah waktu dan ketika untuk kita lakukan entry. Okay, sekejap. Right. Kita ambil contoh satu yang ni lah. Contoh satu yang ni overbought di kawasan M15. Jadi saya nak tandakan sikit. Okay, ni dah. Inilah. Satu lagi. Okey, kalau kita tengok sekarang, trend downtrend
second confirmation bukit MACD pun berada di kawasan bawah, maknanya downtrend. Tunggu Stoch 313 masuk kawasan overbought, nak membengkok ataupun touch 100 adalah lebih baik. Ini kawasan dia, kita dah nampak dia masuk touch pada 100 dan kedudukan candle dia kat sini. Okey, bila dah nampak situasi macam gini, terus cepat-cepat kita tukar kepada time frame M1. Okey, sekejap. Okey, ni kedudukan dia. Tarikh 19 hari bulan. Okey, ni dia. Ni dia kedudukan dia pada di time frame 15. Cepat-cepat kita tukar daripada time frame M15, kita pergi kepada time frame M1. Sebab dekat M1 ni lah tempat kita nak entry. Okey, ni dia. Okey, yang kita tanda pada time frame M15 tadi. Saya kecil sikit Okey, ni kawasan dia. Dan kalau kita tengok pada Stoch 313, nampak petunjuk dia. Dia pun dah berada di kawasan overbought di time frame M1. Jadi kena ingat satu perkara yang penting, saya ulang sekali lagi, pada time frame M15 kita buat confirmation dengan 3 EMA, confirmation trend 3 EMA dan bukit MACD ni. Tetapi pada time frame M1, kita abaikan 3 EMA ni. Bentuk dia macam mana pun kita abaikan, dan kedudukan bukit pada MACD ni kita abaikan. Pada time frame M1 kita cuma gunakan Stoch 313 untuk cari kawasan-kawasan overbought untuk lakukan setup atau entry sell. Okey, tengok sini. Ini adalah yang kita tandakan pada time frame M15 tadi. Jadi bila M15 dah masuk overbought dan nampak dia cecah 100 ataupun dia dah bengkok-bengkok turun ke bawah tu, bila dah nampak waktu macam gitu, cepat-cepat kita tukar ke time frame M1 dan kita nampak dekat M1 ni Stoch 313 pun sebenarnya semua dah touch 100 overbought. Bila dekat M1 ni dia dah touch overbought ke atas ni, itulah masa, waktu dan ketikanya untuk kita lakukan entry sell. Jadi kita ambil contoh satu, katakanlah kita entry di kawasan ni. Kita entry pada 131 130. Tengok, sebab kat sini nampak ni dia dah touch overbought. Jadi kita lakukan entry di kawasan overbought pada 313 Stoch M1. Jadi kita entry pada 130. Tengok apa jadi pada time frame 15. Nampak tak? Nampak? Ini adalah kawasan overbought pada time frame M15. Sama je kawasan overbought pada time frame M15. Memang dia akan selari punya. Memang kau sebenarnya overbought M15 dia akan selari, memang selari tajam ke atas dekat M15, dia akan tajam selari overbought dekat M1. Kat situlah, kat M1 tu lah kita akan sell. Jadi tempat kita sell pada time frame M1 tadi, ni contoh dia, kita sell, kita tengok apa jadi. Start daripada kita entry sell tu, nampak price turun. Nampak? Price turun ke sini. Sini pun boleh. Kalau kita hold ke sini pun boleh. Banyak kita dapat. Jadi kita ambil contoh satu je lah. Ke sini. Price turun ke sini. Alright. Berapa pips kita dah buat keuntungan kat situ. Tukar balik pada time frame M1. Kita tengok. Alright. Okay, ini dia tempat kita lakukan entry tadi. Overbought pada M1
akibat daripada momentum overbought yang kita ambil pada time frame M15, momentum pada time frame M15 kita bawa pergi kepada time frame M1. Nampak? Ni lokasi kita lakukan entry tadi. Tengok price turun berapa jauh. Start daripada sini. Tengok float pun sikit je sebenarnya, tak banyak. Kalau kita layer pun kalau akaun besar layer singgit 5% dengan float tak berapa pips ni pun, tengok dia punya turun sampai sini. Berapa banyak kita dapat buat profit. Nampak? Daripada sini ke sini. Senang je. Jadi kita ingat step apa yang saya ajar. Untuk SOP sell sama je, sama macam SOP buy. Cuma SOP buy kita cari untuk kawasan oversold, tapi untuk SOP untuk sell kita gunakan kawasan-kawasan overbought. Alright, cukup sampai di sini penerangan saya. Next, kalau ada yang tak faham nanti mungkin saya akan buat video-video lain. Jangan takut, saya akan support 100% untuk orang faham teknik ni, gunakan teknik ni. Terima kasih.